akan ayat-ayat Al-Quran dan menganggap bahawa apa yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayat-ayat Al-Quran itu sebagai dongeng orang-orang yang dahulu kala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan pada ayat yang ke-12, 13 dan 14 itu, sehingga Allah menetapkan bahawa pintu hati orang-orang yang kufur kepada Allah itu, kepada ayat-ayat Allah itu, ia tertutup. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang mana sanad yang sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ataupun nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakh ataupun Abdurrahman bin Sikh, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang berbunyi, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yaitu ayat yang ke-14 daripada surah Al-Mutaffifin ini. Muslimin muslimat rahimakumullah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya seseorang hamba apabila dia melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, maka akan digoreskan satu titik hitam di hatinya. Apabila dia berhenti, dia beristighfar dan dia bertaubat, maka titik hitam itu akan dipadamkan. Dan jika ia mengulangi kembali dosanya, maka akan ditambah lagi titik itu, sehinggalah apabila ia mengulang dan mengulang terus dosanya itu, maka titik-titik ataupun goresan-goresan hitam itu akan menutupi hatinya. Itulah ar-ran yang disebutkan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis ini adalah, kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih di dalam Sahih At-Tirmizi, dan hadis ini menurut penyusun kitab Tuhfatul Ahwazi diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim, dan dia berkata bahawa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Muslimin muslimat rahimakumullah, ar-ran itu bermaksud tutupan ataupun karat yang menutupi sesuatu, seperti besi yang ditutupi oleh karat. Jadi manusia yang lari daripada kenyataan ayat-ayat Allah, yang tidak mempercayai ayat-ayat Allah, yang tidak mahu beramal dengan titah perintah Allah di dalam Al-Quran, maka kelompok manusia ini akhirnya mereka akan tertutup hatinya daripada kebenaran, sehinggalah mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling kita takut sekali lah. Dan sebab ramai di kalangan umat Islam ni kadang-kadang namanya saja Islam, tapi bila disebutkan Al-Quran kepada dia, ada yang tak pandai membacanya, ada yang langsung tak tahu berkenaan dengan Al-Quran, ada yang mengambil Al-Quran itu sebagai barang main-main, hanya untuk dipertandingkan sahaja, untuk dinilai dengan hadiah-hadiah tertentu, untuk dibacakan dengan suara-suara yang sedap sahaja, tetapi mereka meninggalkan di dalam mengamalkan apa sahaja titah perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, kan? Terkadang manusia itu mereka melaksanakan dan mendirikan salat, tetapi pada masa yang sama mereka makan rasuah, dan mereka mencampur adukkan di antara kebenaran dengan
kebatilan. Jadi itu di antara sikap dan sifat manusia yang buruk yang boleh menjadikan hati manusia itu hitam, legam, sehingga dia akan akhirnya menolak kepada kebenaran, sama ada dia akan beramal dengan sifat kekufuran ataupun sifat munafik yang sama dengan sifat kekufuran. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kita sambung pada ayat yang ke-15. Macam biasa saya bacakan potongan-potongan kalimah dan muslimin muslimat mengikutinya selepas bacaan saya untuk kita mendapatkan keberkatan dan pahala bacaan Al-Quran bersama-sama. Jadi saya bacakan, selepas bacaan saya muslimin muslimat ikut pada ayat yang ke-15 daripada surah Al-Mutaffifin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Jadi memang kita bila masa pengajian tafsir, bahagian saya punya pengajian, saya akan bacakan begitulah. Bukan kerana ada di kalangan kita memang yang lancar membaca, kalau baca satu ayat tak ada masalah kan. Cuma ini teknik pengajaran yang kita boleh aplikasikan kepada anak-anak ataupun kepada orang-orang tua yang belum pandai membaca Al-Quran. Kita gunakan teknik talaqi musyafahah sebegini. InsyaAllah kalau daripada zero dia langsung tak pandai baca Al-Quran, kalau menggunakan teknik ini, maksudnya jangan baca lagi alif bata ke abata saja, baca iqra ke, baca muqaddam yang kaedah Baghdadi al-Baghdadiyah yang lama tu ke kan, alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan o tu. Kalau anak-anak kita dah mencapai umur 5-6 tahun masih lagi belum dapat menguasai iqra, ataupun orang-orang tua yang tak pandai baca Quran baru nak belajar, kita ajar guna kaedah begini kan, kaedah membaca, guru membaca dan murid mengikut. InsyaAllah dalam 1 hingga 3 juzuk dia akan lancar membaca Al-Quran. Itu adalah mukjizat Al-Quran. Percayalah dengan mukjizat Al-Quran ya, jangan duk buang masa lagi duk baca Iqra dan sebagainya. Ini bagi mereka yang tak dapat menguasai, ataupun anak-anak yang tak dapat menguasai Iqra dalam jangka masa 6 bulan yang ditetapkan. Kan kadang-kadang anak kita dah darjah 1 tak pandai baca Quran lagi, darjah 2 tak pandai baca Quran, darjah 3 tak pandai baca Quran lagi. Kita duk ajarlah dia Iqra, alif di atas a, ataupun abata, ba, aba. Tak usah terus kepada Al-Quran sahaja, tapi baca potongan-potongan kalimah kan, kerana ayat Al-Quran ini adalah pengulangan potongan-potongan kalimah ayat-ayat Al-Quran. Jadi bila dia tengok kan, dia tengok jadi ayat tu, nanti kalimah tu dia akan jumpa lagi pada ayat-ayat yang lain. Jadi memang kita aplikasikan, walaupun saya tahu di kalangan muslimin muslimat ini majoriti memang boleh membaca satu nafas satu ayat. Memang itu saja kaedah yang kita sahaja menggunakan kaedah sebegitu dalam pengajian tafsir saya lah. Baik. Jadi ayat yang ke-15 itu yang berbunyi kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Jadi untuk membaca Al-Quran perlukan nafas yang agak sedikit panjang daripada biasa kan. Jadi banyak kali kita pesan petua untuk nafas panjang, bukan petua untuk nyawa panjang, petua untuk nafas panjang. Jadi ustaz tidak mengajar petua untuk nyawa panjang. Petua untuk nafas panjang ialah minum air seteguk-seteguk. Tak boleh nak tunjuk Tuan Imam malam ni tak ada air. Kalau ada air boleh tunjuk. Tak ada air, kita tak boleh tunjuk. Kita minum seteguk-seteguk. Bismillah, satu teguk. Bismillah, satu teguk. InsyaAllah tak sampai seminggu kita buat, nafas kita akan panjang. Jadi kita boleh habiskan satu ayat
dalam satu nafas, terutama suratul Fatihah. Suratul Fatihah, muslimin muslimat mesti usahakan untuk habiskan ayat yang ke-7 itu satu nafas. Mesti usahakan. Kerana dalam bacaan kita Hafsun ni, Tariq Syatibi ni, kita baca dengan Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita baca satu nafas, kena usahakan kena usaha bagi cukup tu. Kena tarik nafas betul-betul, walaupun bacaan perlahan, usahakan satu nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kena usahakan satu nafas. Kalau tak dapat satu nafas, boleh potong dua. Tapi cara potongnya, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu potongan yang pertama. Potongan yang kedua barulah sambung balik, ambil balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ada kelebihan, Nabi ajar kita minum seteguk. Bismillah, minum seteguk. Kemudian bismillah, minum seteguk. Jangan gogok, jangan gogok. Sampai matilah, tak panjang nafas. Dah tak panjang umur, tak panjang nafas pula kan. Kemudian jangan pula simpan banyak-banyak dalam mulut kan. 2-3 kali teguk. Minum satu nafas, satu teguk, insya-Allah nafas akan panjang. Sebab penting nafas panjang masa baca Al-Quran. Ini nak baca ayat ni pun, kalla innahum main curi nafas kat situ kan. Dia sempat curi nafas lagi kan. Jadi hati-hatilah ketika membaca Al-Quran, insya-Allah muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, segala sunnah Nabi itu ada kelebihan kan. Yang bermaksud sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhannya. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang celaka kerana kesombongan, tidak mahu mengambil iktibar daripada ayat-ayat Al-Quran, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat mereka terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling hebat sekali. Selepas daripada masuk syurga Firdaus, nikmat yang paling hebat sekali ialah nikmat ketiga kita ru'yatullah kan. Boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan keadaan pada masa itulah kita boleh melihat Allah. Jadi kalau sekarang ada orang mimpi, dia kata malam tadi aku mimpi aku melihat Allah, memang mengarut sungguh dah tu. Dia bila kuat tidur, dia banyaklah mimpi tu. Bila dah mimpi dia mengarut lah tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kalau sesiapa yang tiba-tiba bermimpi melihat Allah, pastikanlah bahawa mimpi itu adalah mainan syaitan. Dan mustahil kita melihat Allah di muka bumi ini. Kita hanya boleh melihat Allah apabila kita masuk ke dalam syurga nanti. Itu jelas. Baik, itu ayat yang ke-15. Jadi ayat ini bermaksud pasti. Allah kata pasti pada hari itu mereka terhalang daripada melihat Allah. Jadi jangan masukkan diri kita ke dalam kelompok manusia yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu. Sayanglah kan bila kita boleh pandai baca Quran, kita tahu tentang sedikit tafsir Al-Quran, tiba-tiba kita menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu melaksanakan berbeza dengan tak nak melakukan. Betul tak? Tak nak melaksanakan. Tak mampu dengan tak nak melaksanakan, ada sedikit perbezaan. Betul tak? Ada sedikit perbezaan. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-16 saya bacakan,
Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi orang yang celaka kerana kesombongan mereka, tidak mahu memahami ayat-ayat Allah dan menolak ayat-ayat Allah, golongan ini yang pertama, mereka tidak boleh melihat Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang disebut di sini al-jahim, neraka. Muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Quran adalah petunjuk untuk orang-orang Islam. Sebab itu kita tak akan jumpa satu kitab pun Allah turunkan sebagai petunjuk untuk orang-orang kafir. Sebab orang kafir ni Allah tak usah tunjuk apa-apa pun. Kau hiduplah macam mana kau nak hidup atas muka bumi ni. Kau nak tibai arak, silakan. Kan? Kau nak merompak, nak mencuri, nak menipu, nak menzalimi manusia, silakan. Allah tak pernah turunkan satu kitab sebagai petunjuk kepada orang-orang kafir. Tetapi Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada orang-orang Islam. Maka di saat kita Islam, apa maksud Islam? Islam maksudnya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Di saat kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita wajib menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan. Sebab itu kadang-kadang kita heran, dia Islam tapi menolak. Kalau dia seorang wanita, dia menolak untuk menutup aurat, kan? Tak nak pakai tudung, niqab dan sebagainya. Niqab yang saya maksudkan tudung biasalah tuan-tuan. Niqab biasalah, tudung biasa, kan? Bukan purdah tu. Ini yang asas tu. Dia Islam tapi dia menolak untuk memakai tudung. Kalau dia seorang lelaki, dia Islam tapi dia menolak untuk solat. Sedangkan dia Islam. Apa maksud Islam yang dia faham? Islam yang sepatutnya kita faham dan dia faham ialah menyerahkan diri kepada Allah. Bila kita serahkan diri kita kepada Allah, kita serahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah, yang mana Allah nanti turunkan ayat-ayat Al-Quran itu, kita jadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Tetapi hairan, kadang-kadang dia Islam tapi jahatnya sama macam orang yang bukan Islam, kan? Zalimnya sama macam orang yang bukan Islam. Maka rasuahnya lebih teruk daripada orang yang bukan Islam. Penipunya lebih teruk daripada orang yang bukan Islam. Di mana Islam dia, kan? Di mana Islam dia? Paling teruk lagi bila dia approach orang lain pula. Dia buat provokasi kepada orang lain supaya bersama-sama dengan dia menolak sebahagian daripada Islam dan mengambil sebahagian daripada Islam. Ambil yang mana sesuai dengan nafsu, tolak yang mana dia rasa tak perlu. Dia provokasi pada orang lain pula untuk ikut perang yang buruk dia. Na'udzubillahi min dzalik. Kan, sebab itu kena faham apa maksud Islam yang sebenar. Kan, kita serahkan diri kita kepada Allah 100%, tunduk, patuh dan taat. Namun di sana nanti kita akan adalah buat dosa. Tapi bila buat dosa, istighfar. Bila buat dosa, kita bertaubat. Itu yang telah diberikan undang-undang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang ke-16. Jadi mereka yang derhaka kepada Allah, yang celaka itu nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian ayat yang ke-17, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ayat yang ke-17. Kemudian dikatakan kepada mereka,
yakni kepada mereka yang tidak dapat melihat Allah, dan kepada mereka yang dimasukkan ke dalam neraka itu dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Pendustaan ini ada pelbagai cara. Ada orang dia mendustakan ayat-ayat Allah dengan menolak secara total, dia tolak terus. Macam orang kafir, dia tolak terus, kan? Kita takut pada orang yang beriman ni, orang Islam ni, dia tolak tanpa dia sedar. Boleh tahan lagi, dia tak sedar, tapi dia tolak walaupun dia sedar. Paling teruk dia beriman, kan? Dia datang solat, duduk saf depan. Jangan marah orang duduk saf depan tadi, contoh kan, ini buat contoh. Tuan-tuan kata pula ustaz ni skeptikal pula dengan orang duduk saf depan. Bukan, contoh kan. Dia duduk saf depan, tapi keluar daripada solat, boleh tahan juga rasuah dia. Ni yang paling kita takut terjadi pada kita, kan. Jadi pada ayat yang ke-17 ini, dengan demikian mereka ditimpakan dengan 3 jenis azab. Yang pertama azab neraka, yang kedua azab celaan daripada Allah, dan yang ketiga azab dihalangi daripada melihat Rabbul Alamin, yang di dalamnya mengandungi kemarahan dan kemurkaan Allah kepada mereka. Allah nak marah ni bukan senang, Allah nak murka ni bukan senang, kan? Susah Allah nak murka, nak marah ni. Kalau tak, kita tak belajarlah hadis tentang 100 rahmat tu, kan. Allah telah menciptakan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan makhluk-makhluknya, Allah menciptakan di sisi Allah 100 rahmat. 99 Allah simpan untuk hari akhirat nanti, satu rahmat yang Allah tebarkan ke seluruh pelosok alam ini, sehingga Nabi kata kamu melihat seekor unta yang berhati-hati ketika mengangkatkan kakinya agar tidak memijak anaknya yang baru lahir. Nampak? Punya sayang unta tu pada anaknya, betul tak? Nak cerita rahmat Allah, Allah simpan 99. Ini membuktikan kepada kita bahawa Allah bukan mudah nak marah, bukan mudah nak murka. Tapi bila Allah marah, Allah murka, maksudnya manusia yang Allah marah dan murka itu adalah manusia yang paling, minta maaf, takut adik-adik salah guna perkataan, kita guna ni untuk menerangkan tafsir ayat bagi ayat ni, kan. Adalah kelompok manusia yang paling celaka sekali. Bayangkan, paling celaka sekali. Bahkan kita akan membaca ataupun kita telah mempelajari hadis-hadis yang menerangkan Allah tu Maha Pemberi rahmat. Hadis yang masyhur, hadis yang Nabi telah bersabda berkenaan dengan satu hadis yang bermaksud seorang lelaki yang selama hidupnya 60 tahun tak pernah buat baik. Bayangkan, tak pernah buat baik. Ada seorang lelaki daripada kalangan kaum Yahudi pada zaman dulu. Hadis sahih tu, kan. Kalau kita belajar dalam Riyadhus Salihin, kita akan jumpa hadis ni. Dalam bab niat kita akan jumpa hadis ni. Nabi kata seorang lelaki yang dia selama hidupnya 60 tahun tak pernah buat baik. Kemudian dia telah mewasiatkan kepada ahli keluarganya, nanti kalau bapa mati, kamu bakar mayat bapa. Ini cerita kaum Yahudi zaman dahulu kala, bukannya golongan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritakan balik. Allah cerita pada Nabi, Allah wahyukan kepada Nabi, Allah bagi tahu balik kepada kita. Lalu lelaki ni, si bapa ni, dia kata nanti kalau bapa mati, kamu bakar mayat bapa, kemudian kamu ambil abu mayat bapa tu, kamu taburkan ke laut. Kalau tiba-tiba kamu taburkan ke laut itu masih ada lagi abu-abu mayat bapa atas air itu, kamu kutip, bakar lagi, pergi buang pula di pergunungan. Bila dia mati, ahli keluarga dia laksanakan wasiat dia. Nabi kata dia dibangkitkan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Allah bersoal jawab dengan dia, sedangkan Allah Maha mengetahui. Macam hari ni lah, macam semalam, setiap hari ada malaikat yang bertugas pada sesi pagi dan ada malaikat yang bertugas pada sesi petang, betul? Setiap hari
Setiap hari malaikat tu bertugas. Malaikat yang turun pada malaikat yang sesi pagi dia turun, kemudian malaikat yang bertugas yang bertugas sesi malam tadi, dia akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya, waktu pagi Allah tanya, masa hamba-Ku kau naik tadi, hamba-Ku sedang buat apa? Malaikat tu jawab, dia sedang solat subuh. Allah maha mengetahui tak? Maha mengetahui. Tapi Allah ni Rabb yang maha agung, sangat memuliakan malaikat yang diciptakannya dengan tugas masing-masing. Allah tanya, masa kau naik tadi hamba-Ku buat apa? Dia solat subuh. Bayangkan kalau malaikat tu melaporkan, masa aku naik tadi dia duduk tidur lagi, tak bangun-bangun lagi. Malam tadi lewat main game, jadi duduk tidur lagi. Bayangkan laporan tu dapat kepada Allah kan. Sama dengan malaikat sesi pagi tu yang bertugas tu, waktu petang pula dia naik bertemu dengan Allah. Allah tanya, waktu kamu naik tadi hamba-Ku buat apa? Dia sedang solat. Kan waktu asar kan, dia sedang solat. Nah, bayangkan kalau dia jawab waktu tu apa? Masa aku naik tadi nampak dia duduk bersiap tu, macam nak pergi main dia di padang. Solat pun belum lagi. Nanya kita. Allah maha mengetahui, tapi Allah tanya. Sama dengan lelaki tadi, Allah bersoal jawab dengan dia pada hari kiamat nanti. Nabi kata, Allah tanya, wahai si Fulan, kenapa kau buat benda macam tu? Kenapa kau buat begitu? Kenapa kau wasiatkan kepada anak-anak kamu, suruh bakar jenazah kamu dan taburkan abu jenazah kamu di laut, kemudian taburkan di pergunungan? Kenapa? Lelaki itu kata apa? Dia kata, sesungguhnya aku takut kepadamu ya Allah. Aku hidup 60 tahun tak pernah buat baik sekali pun. Kita ada buat baik tak, muslimin muslimat rahimakumullah? Ni kita datang solat ni buat baik ya? Lelaki tadi dia 60 tahun tak buat baik, tapi dalam hati dia masih ada taman, masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia harap bila dia mati, dibakar jenazah dia jadi abu, Allah tak boleh cari dia di hari kiamat. Kalau ikut kita, akidah dia tak betul, betul tak? Tapi dia tidak bermaksud begitu. Dia tak bermaksud kufur kepada Allah, tapi dia takut kepada Allah. Nak buat baik, dia jenis jahat kan? Tapi dia takut kepada Allah kan. Aku harap bila dah kena bakar jenazah aku tu, kau tak jumpa carilah, jumpa cari juga. Memanglah jumpa cari kan. Allah hidupkan dia balik. Kita ringkaskan cerita, tak nak tafsir panjang-panjang hadis tu. Akhirnya Allah kata apa pada dia? Masuklah engkau ke dalam syurga. Aku ampunkan segala dosa-dosamu, masuklah engkau ke dalam syurga. Tapi jangan jadikan iktibar hadis ni untuk jadi tak baik pula. Bukan begitu maksud hadis. Hadis cuma nak cerita betapa besarnya rahmat Allah. Di saat di dalam jiwa kita masih ada iman, walaupun seberat timbangan zarah, kita akan tetap dimasukkan syurga, ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Tapi takkanlah kita nak transit dulu di neraka. Tak nak begitu. Dan kita belajar hadis seorang lelaki yang terakhir yang keluar daripada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan beribu-ribu tahun, tak tahu berapa puluh ribu tahun manusia yang ada iman dalam jiwa dia, tetapi dia transit dalam neraka kerana dosa-dosa dia. Kemudian akhirnya di dalam hadis sebut manusia yang terakhir keluar daripada neraka. Terakhir tu tak tahulah siapa. Mana kita tahu siapa? Harap-harap jangan kita lah. Ni yang terakhir keluar daripada neraka. Bila dia nak masuk syurga, Allah kata, wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga, dan hari ini aku akan kurniakan kepada kamu satu kerajaan yang 10 kali ganda lebih hebat daripada kerajaan dunia dulu. Terkejut dia. Kemudian dia dengan sini dia bercakap kepada Allah, sebab dia rasa Allah perli dia. Iyalah, dia dah lah orang terakhir yang keluar daripada neraka. Tiba-tiba Allah muliakan pula dengan kerajaan yang 10 kali ganda lebih hebat daripada kerajaan dunia dulu. Dia kata, ya Allah, aku tahulah engkau tu Tuhanku, aku ni hamba-Mu. Saya sebut dalam bahasa biasa lah tuan-tuan, nak bagi faham hadis tu kan. Tapi tolonglah jangan buat lawak. Sampai hati kau buat lawak dengan aku, hamba-Mu yang kerdil ni. Macam itulah lebih kurang dia bercakap dengan Allah tu kan? Sebab dia tak percaya, takkanlah aku ni adalah orang yang jahat. Aku ni terakhir keluar daripada neraka, yang paling jahat sekali, tapi iman masih ada ni.
Kan Allah disebut dalam hadis tu, Allah ketawa kan. Allah ketawa dan Allah kata masuklah engkau ke dalam syurga. Tak usah ada banyak cerita. Dia pun masuk ke dalam syurga dan Allah berikan dia satu kerajaan yang 10 kali ganda lebih hebat daripada dunia ni. Masya Allah. Tu nak cerita Allah tu maha pemberi rahmat. Jadi susah Allah nak murka, nak marah ni susah. Tapi kalau Allah dah murka dan marah, manusia tu memang yang paling celaka sekali. Kan, yang tak reti nak balas budi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian lebih besar daripada azab neraka. Maksudnya kemarahan dan kemurkaan Allah itu lebih hebat daripada azab neraka itu sendiri. Bayangkan kan. Sebab tu kita tak nak timbulkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Dan yang sebalik daripada itu adalah bahawa kaum mukmin, orang yang beriman, ini berita gembira, mereka dapat melihat Allah pada hari kiamat dan ketika mereka di dalam syurga. Alhamdulillah. Jadi siapa nak tengok Allah kena usahakan untuk masuk syurga. Baik. Dan mereka juga merasa nikmat kerana melihat kepada Allah, bahkan hal itu melebihi daripada segala kenikmatan. Ingat, hebatnya syurga tu, tetapi melihat Allah itu adalah puncak kepada segala kenikmatan. Macam manalah rasanya kan. Tak usah duk fikir panjang-panjang. Usaha je lah kita mudah-mudahan masuk ke dalam syurga. Mereka juga merasa senang dengan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dan merasa gembira dengan dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka habislah tafsir daripada ayat 7 hingga ayat yang ke-17 pada malam ini. Dan saya masuk sedikit pada ayat yang ke-18 hingga 28 di bawah tajuk besarnya. Nak azan ni 2 minit. Saya baca satu ayat tuan-tuan kalau sempat nanti. Di bawah tajuk besarnya keadaan kaum mukmin dan kenikmatan yang mereka perolehi. Dalam surah Al-Mutaffifin ini Allah akan menerangkan kepada kita keadaan orang-orang yang beriman dan kenikmatan yang bakal mereka perolehi daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu ayat yang ke-18. Sempat saya baca satu ayat. Tuan-tuan ikut. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Yang bermaksud sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyin. Kita tunggu azan tu, saya akan baca sedikit tafsir pada ayat yang ke-18 insya-Allah. Ketika azan dilaungkan, pintu langit sedang dibuka, jadi perbanyakkan doa, insya-Allah.
صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعد ربي اغفر لي ولوالدي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وإنا بفضلك النصير واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل Muslimin muslimat rahimakumullah, ketika azan dilaungkan Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu langit. Jadi Nabi galakkan kita memperbanyakkan doa kerana tidak ada hijab di antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai daripada azan kita membaca selawat, disunatkan membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca doa selesai azan dan menambah lagi apa-apa doa kerana ia adalah waktu mustajab doa. Jadi tambahlah doa-doa yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Doa untuk kedua ibu bapa, doa mudah-mudahan anak-anak, zuriat keturunan kita dan kita sendiri sentiasa mendirikan salat, kerana ibadah salat adalah ibadah yang pertama sekali akan dibuat main-main oleh manusia di akhir zaman ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada ayat yang ke-18 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Yang bermaksud sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyin. Baik, dalam ayat yang permulaan, ayat 1 hingga ayat yang ke-17 itu, kita akan lihat tafsir bagaimana Allah menetapkan bahawa orang-orang yang derhaka, catatan amal mereka berada di tempat yang paling bawah sekali dan paling sempit sekali. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Allah muliakan mereka dengan mengatakan bahawa kitab catatan amal mereka berada di tempat yang paling tinggi, dan bahawa kitab catatan amal orang-orang yang beriman itu disaksikan oleh makhluk yang didekatkan dengan Allah seperti para malaikat, roh para nabi, para siddiqin dan para syuhada, dan bahawa Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama
nama-nama orang-orang yang memiliki catatan amal tersebut Allah tinggikan dan Allah sebut-sebutkan di hadapan makhluk di sisinya. Masya Allah, itu kemuliaan bagi orang yang beriman. Maka ingatlah, walaupun orang-orang yang beriman itu hidup susah di dunia, sentiasa dizalimi, namun berbahagialah dengan motivasi daripada Al-Quran bahawa kita akan mencapai kegemilangan dan kemenangan yang abadi pada hari kiamat nanti. Maka istiqamahlah di atas keimanan ini. Jangan sekali-kali menukarkan agama Islam ini dengan kesenangan dunia yang sedikit, yang sementara, kerana kalau kita buat demikian kita akan mendapat kerugian yang abadi di akhirat nanti. Kerana sesungguhnya orang yang beriman itu kejayaannya ialah apabila kita ni dapat masuk ke dalam syurga, dan paling kita pohon kepada Allah ialah syurga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala pengajian pada malam ini, sedikit perkongsian. Dan kalau sesiapa yang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan tafsir apakah itu Illiyin, bolehlah merujuk surah Al-Mutaffifin ayat 18 hingga ayat ke-28 dalam kitab tafsir yang ada di rumah muslimin muslimat rahimakumullah, ataupun membuka mana-mana ceramah berkenaan dengan ayat ke-18 hingga ayat 28 daripada surah Al-Mutaffifin ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu atas hawa nafsu, kerosakan yang dibawa oleh nafsu dan tipu daya iblis dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Allah, Engkau permudahkanlah bagi kami akan segala urusan keduniaan kami yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, dan yang dapat memudahkan kami untuk mencari dan menerima rezekimu yang halal dan Engkau berkati. Dan Engkau permudahkanlah bagi kami akan segala urusan akhirat kami, sehinggalah kami, ahli keluarga kami dan seluruh zuriat keturunan kami dapat masuk menjadi penghuni syurga Firdaus-Mu. Selamatkanlah kami dengan keselamatan yang terbaik di dunia ini, dan selamatkanlah kami dengan keselamatan yang terbaik di akhirat nanti, dan jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.